warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Nasuha binti Daud dan nombor matrik saya adalah 10 DLS 21F1041 dan hari ini saya akan menerangkan apakah itu jamak dan qasar. Solat jamak bermaksud menghimpunkan dua waktu solat fardu dengan melakukannya dalam satu waktu. Solat jamak terbahagi kepada dua, iaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah himpunan dua solat fardu yang dilakukan pada waktu pertama. Solat yang boleh dijamakkan adalah solat zuhur, asar, maghrib dan isyak. Sebagai contoh, solat zuhur dijamakkan dengan solat asar pada waktu zuhur, manakala solat maghrib dijamakkan dengan solat isyak pada waktu maghrib. Manakala solat jamak takhir adalah himpunan dua solat fardu yang dilakukan pada waktu kedua. Sebagai contoh, solat zuhur dijamakkan dengan solat asar pada waktu asar, manakala solat maghrib dan isyak dilakukan pada waktu isyak. Solat qasar dari segi bahasa ialah pendek atau ringkas, manakala dari segi syarak pula ia bermaksud memendekkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat. Ia adalah kemudahan dan keringanan yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka yang berada dalam musafir yang diharuskan syarak. Solat yang boleh dikosarkan ialah solat 4 rakaat sahaja, iaitu zuhur, asar dan isyak. Seterusnya, saya akan menerangkan syarat-syarat sah solat qasar. Yang pertama, waktu solat yang ingin dikosarkan itu masuk selepas memulakan perjalanan. Yang kedua, mengetahui destinasi yang ingin dituju. Jika tidak boleh melakukan solat qasar. Yang ketiga, perjalanan telah melepasi kawasan tempat tinggalnya, iaitu melebihi 2 marhalah bersamaan 90 km. Yang keempat, hendaklah berniat qasar ketika takbiratul ihram. Yang kelima, hanya solat fardu 4 rakaat sahaja yang dibenarkan qasar, seperti zuhur, asar dan isyak. Maghrib dan subuh perlu dilakukan seperti biasa. Yang keenam, tidak berniat untuk menetap selama 4 hari atau lebih di tempat yang dituju. Ia tidak termasuk perjalanan pergi dan balik. Dan akhir sekali, yang ketujuh, tidak boleh mengikut imam yang mengerjakan solat secara tamam, yang bermaksud sempurna 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azatun Isyirah binti Muhammad Yunus dan nombor matrik saya 10 DLS 21F1004. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang solat jamak takdim.
Jamak takdim adalah himpunan dua solat fardu yang dilakukan pada waktu pertama, iaitu Zuhur dan Maghrib. Solat yang boleh dijamakkan adalah solat Zuhur Asar, Maghrib dan Isyak. Sebagai contoh, solat Zuhur dijamakkan dengan solat Asar pada waktu Zuhur, manakala solat Maghrib dijamakkan dengan solat Isyak pada waktu Maghrib. Antara syarat solat jamak takdim adalah pertama, solat pada waktunya yang awal seperti solat Zuhur dan Maghrib. Kedua, niat jamak pada waktu solat yang pertama. Ketiga, berturut-turut antara solat yang pertama dan kedua dan tidak boleh diselangi dengan perbuatan lain dari solat kecuali iqamah dan berwudu. Dan yang keempat, berkekalan musafirnya sehingga mengangkat takbir solat kedua.
Assalamualaikum, nama saya Nurul Hamizah binti Yusof dan nombor matrik saya ialah 10 DLS 21F1060. Okey, jamak takhir bermaksud menghimpunkan dua solat fardu yang akan dilakukan pada waktu kedua, iaitu melaksanakan solat Zuhur dan Asar pada waktu Asar, manakala melaksanakan solat Maghrib dan Isyak pada waktu Isyak. Antara syarat jamak takhir adalah, dan yang pertama, berniat untuk solat jamak takhir pada solat yang pertama pada waktu kedua ketika masuknya waktu solat pertama. Maksudnya, sudah berniat mahu menghimpun, yakni menunaikan solat Zuhur pada waktu Asar nanti ketika telah masuk waktu Zuhur. Dan yang keduanya, perkekalan musafir sehingga selesai kedua-dua solat.
saya Anwar Ansha binti Muhammad Nasir dan nombor kad matrik saya 10 DLS 21F 1020. Okey, sembahyang berjemaah bagi orang musafir. Orang musafir adalah diharuskan untuk melakukan sembahyang berjemaah dengan orang yang bermukim. Okey, saya terangkan apa itu bermukim. Bermukim adalah seorang yang menetap di suatu tempat lebih daripada 3 hari, tidak termasuk hari datang dan hari pulang. Bagi orang bermukim adalah harus baginya dan tidak menjadi masalah jika dia menjadi makmum kepada orang musafir, sekalipun orang musafir itu melakukan sembahyangnya dengan mengqasarkannya. Okey, walau bagaimanapun, orang yang bermukim itu hendaklah menyempurnakan sembahyangnya setelah imamnya yang menunaikan sembahyangnya secara qasar itu selesai memberi salam. Sementara itu, disunatkan ke atas imam yang musafir itu memberitahu kepada jemaahnya yang terdiri daripada orang yang bermukim dengan berkata, kamu sempurnakanlah sembahyang kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bermusafir. Permasalahan sembahyang qasar dalam sembahyang berjemaah. Berlainan pula halnya jika orang musafir yang mengqasarkan sembahyangnya menjadi makmum kepada orang yang bermukim atau orang musafir yang tidak mengqasarkan sembahyangnya. Okey, para ulama telah menjelaskan di antara syarat mengerjakan sembahyang dengan qasar itu hendaklah orang yang bermusafir itu tidak menjadi makmum kepada orang yang bermukim atau orang musafir yang tidak mengqasarkan sembahyangnya, iaitu mengerjakannya dengan bilangan rakaat yang sempurna. Jadi jika hal sebegini berlaku, maka wajib ke atas orang musafir yang menjadi makmum itu mengerjakan sembahyangnya dengan bilangan rakaat yang sempurna. Okey, sebagaimana yang dilakukan oleh imam sembahyangnya jemaah tersebut. Dia tidak diharuskan untuk mengqasar sembahyangnya sekalipun bilangan rakaat sembahyang yang dikerjakan oleh imam itu hanya 2 rakaat, seperti solat subuh, solat Jumaat dan solat-solat sunat, kerana solat-solat tersebut merupakan solat yang sempurna rakaatnya. Begitu juga jika orang yang musafir itu menyangka imam itu seorang musafir, tetapi ternyata imam itu seorang yang mukim dan mengerjakan sembahyang dengan bilangan rakaat yang sempurna. Maksudnya dia tidak mengqasar. Maka orang yang musafir itu juga hendaklah menyempurnakan sembahyangnya seperti mana sembahyang imam tersebut. Orang yang musafir itu juga hendaklah mengerjakan sembahyang dengan bilangan rakaat yang sempurna. Jika dia merasa ragu sama ada imam itu yang diikuti itu seorang musafir atau mukim dan tidak dapat dipastikan akan kedudukannya. Manakala jika orang musafir itu menjadi makmum kepada imam yang mengerjakan sembahyang dengan bilangan rakaat yang sempurna, kemudian batal sembahyangnya ataupun sembahyang imam, maka hendaklah orang yang musafir itu mengulang sembahyangnya dengan bilangan rakaat yang sempurna juga. Manakah yang lebih afdal, sembahyang qasar atau jemaah? Okey, walau bagaimanapun, musafir itu diberi keringanan hukum dengan mengqasar sembahyangnya ketika dalam pelayaran. Akan tetapi jika dia ada pilihan untuk bersembahyang di belakang imam yang bermukim atau bermusafir yang tidak mengqasarkan sembahyangnya, maka adalah lebih utama dia mengerjakan sembahyang dengan bilangan rakaat yang sempurna secara berjemaah daripada dia mengqasarkan sembahyangnya dan mengerjakan secara bersendirian. Ini adalah berdasarkan perkataan Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, yang mana beliau telah membandingkan hukum sembahyang berjemaah dengan sembahyang qasar, dan beliau berkata sembahyang berjemaah itu adalah fardu kifayah dan sembahyang qasar itu adalah sunat. Fardu kifayah itu lebih utama daripada sunat, apatah lagi sembahyang berjemaah itu mempunyai kelebihan daripada sembahyang bersendirian. Masalah niat bagi orang musafir dan mukim.
Okey, dari segi niat, sembahyang orang yang musafir, jika dia berniat qasar dengan mengikut imam yang mengerjakan sembahyang sempurna, hukumnya adalah sah. Akan tetapi, niat qasarnya tidak dikira dan dia mesti menyempurnakan sembahyangnya sebagaimana sembahyang imam itu. Kesalahan sembahyang jamak dalam sembahyang jemaah. Dalam masalah sembahyang jamak pula, orang yang musafir harus menjamak sembahyangnya walaupun dia telah sembahyang berjemaah dengan menjadi makmum kepada orang yang bermukim pada sembahyangnya yang pertama. Okey, setelah dia selesai mengerjakan sembahyang yang pertama itu, dia hendaklah terus melakukan sembahyangnya yang kedua. Orang musafir tersebut boleh mengerjakan sembahyang yang keduanya itu dengan bilangan rakaat yang sempurna ataupun dengan qasar. Sebagaimana yang disebutkan oleh ulama bahawa sembahyang jamak boleh dikerjakan sama ada dengan mengerjakan kedua-dua sembahyang itu secara sempurna ataupun keduanya diqasarkan atau salah satunya sempurna dan salah satunya lagi diqasarkan. Okey, sebagai kesimpulan, sembahyang secara berjemaah itu boleh dilakukan di antara orang musafir dan orang yang bermukim. Begitulah juga sebaliknya dengan mengikut aturan-aturan yang telah dijelaskan.
akhir kata daripada kami, saya harap video yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk semua orang. Sekian, terima kasih.